Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini, tak nampak tu. Angah tak apa, dia jauhi lagi. So sini. Sikit, boleh. Jadi alhamdulillah wa syukurulillah, kita bertemu lagi pada hari ini pada Selasa 22 Jamadil Awal 1440 daripada hijrahnya Nabi SAW, dalam menyambung pengajian bahasa Arab daripada kawaid ataupun kaedah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Ali bin Musa. Yang tak dapat tidak, mudah-mudahan dengan apa kita pelajari, ingat matlamat kita belajar untuk apa? Pertama, untuk memahami Al-Quran. Dah? Sebab ingat, Al-Quran tu asalnya tak ada baris. Quran tu asalnya tak ada baris. Faham ke tidak? Sahabat yang mula menulis, sahabat yang mula membariskan. Bermakna, dah? Ilmu yang kita pelajari ini satu ilmu yang boleh membantu kita membaca kitab-kitab Arab yang tiada baris. Maka itulah kehebatan yang dikatakan tata bahasa Arab. Dan pelajar-pelajar kena ingat, kata ulama, dah, Nahu Sarab merupakan bapa dan ibu segala ilmu. Nahu Sarab merupakan bapa dan ibu segala ilmu. Baik, jadi hari ini pelajar-pelajar kita bersambung daripada bicara yang seterusnya berkenaan tajuk Sulasiyun Mazidun. Baca semua. Sulasiyun mazidun. Baik, semalam kita dah belajar fa'il ada berapa bagi? Fa'il ada berapa bagi? Dua. Dan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, nanti bila dah habis perbicaraan ini, hamba akan ambil gambar seperti biasa. Sebagaimana tahun lepas, kami akan upload dah, supaya tuan-tuan boleh salin nota agar tuan-tuan dapat juga mempelajari tata bahasa Arab sekadar kemampuan masing-masing. Maknanya kehidupan kita ni biar ada usaha. Yang sikit buat cara sikit. Faham ke tidak? Dah? Sebab sahabat Nabi ada 124,000. Setengah qil kata 240,000. Semua sahabat Nabi ni alim ke? Tak. Semua sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi, yang melihat Nabi, yang berperang dengan Nabi, adakah semua hafal hadis? Tak. Muhaddisin tak ramai. Boleh faham? Maknanya, apa yang kita nak beri faham, walau bagaimanapun, walaupun mereka ada yang tak alim, ada yang bukan muhaddis, ada yang tak hafal hadis, ada yang tak hafal Al-Quran, tapi mereka tetap duduk bersama Nabi SAW. Boleh faham perkataan teori ni? Boleh faham tak teori ni? Dah? Maknanya begitu juga kehidupan kita. Dah? Ada yang belajar mampu faham, alhamdulillah. Ada yang belajar kadang-kadang Tuhan tak buka kepahaman. Kadang-kadang lambat. Dah? Maka jangan berputus asa. Sebab walau bagaimanapun 124,000 itu tetap mereka diakui ada title sahabat Nabi SAW. Apa kaitan yang ustaz nak bagi faham? Sama juga hampa. Hampa duduk belajar di pondok, walaupun ada yang setengah-setengahnya Tuhan bagi faham. Dah? Boleh naik kelas. Ada setengahnya Tuhan tak bagi faham. Jangan putus asa. Tetap Allah Ta'ala terpahat pada hatinya kita title orang yang belajar agama. Boleh bangga aku ni belajar pondok. Sebab tu pengalaman ustaz waktu di Aceh, dengar dah? Pengalaman ustaz waktu di Aceh, kalau siapa-siapa yang belajar dayah di Aceh, mereka akan digelar dengan nama Tengku. Faham? Dia angkat level orang-orang yang belajar ni. Sebab tu kalau kita pergi ke Muar, dah ada kita jumpa Tengku Jaafar, Tengku Ramli. Nama mereka bukan Tengku. Mereka tu bukan keturunan diraja. Dah? Cuma Ustaz Ramli itu dulu belajar di Aceh. Orang yang belajar di Aceh bila habis tahun 8 mereka akan dapat gelaran Tengku. Kekal sampai sekarang. Tengku Ramli, Tengku Din, Tengku Jaafar. Boleh faham? Maknanya orang yang belajar agama ni ada value, ada harga. Cuma kita je tak nampak kita ni berharga. Sebab tu kalau kita kilap, bagi berkilau, insya-Allah boleh berjaya. Baik. Semalam kita dah bahas fa'il ada berapa bagi? Pertama,
Sulasiyun mujarradun, sulasi mujarrad. Apa makna sulasi mujarrad? 3 huruf semata-mata. Apa makna sulasi mujarrad? Apa makna sulasi mujarrad? 3 huruf semata-mata. Baik, yang kedua dipanggil sulasi mazid. Zaid, sulasi mazid. Apa makna sulasi mazid? Makna sulasi apa? 3 huruf. Apa makna mazid? Yang ditambah. Jadi pelajar-pelajar dah boleh faham dah. Bahasa kita imbuhan. Bahasa kita imbuhan. Nak tambah me ke, nak tambahkan ke, nak tambah pe ke, nak tambah te ke, tu dipanggil sulasi mazid. Boleh faham semua? Baik. Jadi sulasi mazid ni pelajar-pelajar terbahagi kepada 3. Yang pertama sulasi mazid 1 huruf. Apa makna sulasi mazid 1 huruf? Daripada 3 dia akan tambah 1 huruf, maka jadi 4. Nanti kita akan belajar pula sulasi mazid 2 huruf. Kita akan belajar pula sulasi mazid 3 huruf. Boleh faham semua? Baik. Sulasi mazid 3 huruf terbahagi kepada 3 sahaja. Sulasi mazid 1 huruf terbahagi kepada 3 bab. Baik. 3 bab tu bermakna tiap-tiap satu bab ada tambahan berapa huruf? Tiap-tiap satu bab ada tambahan berapa huruf? 1. Baik, dengar elok-elok, kaedah ni kena hafal. Dah, nanti bila hampa habis belajar, lepas tu pergi luar negeri, mahirkan lagi bahasa Arab, balik ke tanah Melaya, balik ke Malaysia, balik buka pondok. Buka pondok. Dah, jangan risaulah ustaz ada orang nak mengaji ke? Alif duduk di mana? Kelang, dekat rumah ada taskar tak? Ni, duduk kat mana? Kat rumah ada taskar tak? Ni, duduk mana? Kat rumah ada taskar tak? Taskar ni di mana-mana ada tak? Di mana-mana ada. Orang nak belajar. Dah? Bermakna begitu juga kita. Tapi di mana-mana ada tak? Ada. Pergilah mana-mana penuh. Sama juga pondok. Sebab tu bina keyakinan dengan ilmu dan keimanan. Baik. Jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Sebab tu ustaz nak train hampa mudah. Belajar di sini 3 tahun, kemudian sambung di luar 4 tahun bagi mahirkan bahasa Arab. Dah, kita mahirkan bab nahwu sorab pun memada dah. Nak lagi alim lebih bagus. Dah, cuma ustaz nak buat satu shortcut supaya hampa boleh faham apa matlamat hampa duduk di sini. Dah, rakyat Malaysia berapa juta? 24 juta. Ni yang mengaji berapa orang? Peluang banyak tak? Banyak peluang kalau nak buka pondok. Banyak peluang. Dah, bermakna kalau seorang ambil 1000 pun tak cukup. 40 orang baru 40,000. Betul tak? Berapa juta rakyat Malaysia bahagi pula berapa pula yang Islam yang bukan Islam. Baik, bagi alim insya-Allah mengaji. Baik, sambung. Sulasi mazid terbahagi kepada 3. Hari ini kita masuk kepada bab yang pertama. Apa makna bab yang pertama? Iaitu kita akan tambah 1 huruf. Kita akan tambah 1 huruf. Macam mana cara nak buat sulasi mazid? Dengar, ustaz akan ulang ayat ni. Pelajar-pelajar dengar dah. Ayat ni kita akan ulang dalam keadaan yang sama sampai habis. Boleh faham? Kaedah cuma sama. Tambahannya berbeza. Kaedahnya cuma sama. Soalan tetap sama. Cuma hurufnya yang berbeza. Baik, soalan yang pertama. Macam mana nak buat sulasi mazid? Kelas 2 tolong jawab. Nak buat sulasi mazid macam mana? Baik, kelas 1 tolong ulang. Nak buat sulasi mazid macam mana? Bawa turun sulasi mujarrad. Bawa turun sulasi mujarrad apa dia? Fa'ala. Dah. Cara nak buat sulasi mazid kena bawa turun sulasi mujarrad. Faham tak? Macam kita nak buat menggunakan. Mula-mula kena bawa turun apa? Guna tu sulasi mujarrad, bawa turun perkataan guna. Bawa turun. Guna, G-U-N-A, guna. Lepas tu dia kata apa? Tambah me, contoh. Tambahkan. Tu misalannya. Baik, mula-mula cara nak buat sulasi mazid, kita bawa turun sulasi mujarrad. Bila dah buat turun sulasi mujarrad, kita nak tambah berapa huruf? 1 huruf. Adik tengok adik Kak Jah ada tak Kak Jah? Dah tengok dalam live sekejap sebab Kak Jah ni lama dah tunggu kelas bahasa Arab. Dah.
Terima kasih Kak Jah, antara peserta, antara apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, student kita di Alam Maya yang committed. Tiap-tiap kali kita live, dia ada bersungguhnya nak belajar bahasa Arab. Walaupun dia berkata hari tu dia WhatsApp mengadu, Ustaz 3 tahun dah belajar tak faham-faham. Hamba kata jangan putus asa. Semua sahabat Nabi ta'lim, tapi mereka tak putus asa. Tengok dah? Baik, sambung. Tetapi walaupun ada yang alim, ada yang taklim, mereka tetap mendapat title sahabat Nabi. Besar dah title tu. Baik. Fa'ala. Baca semua. Fa'ala. Macam mana nak buat sulasi mazid satu huruf? Maka kaedah yang pertama, ditambah hamzah kotak pada pangkal. Ditambah hamzah kotak. Hamzah kotak ni apa? Iaitu hamzah yang balik atas. Pelajar-pelajar tahu satu, dengar elok-elok. Yang ni namanya alif. Yang ni namanya hamzah. Nampak ke oleh Nuha? Dengar elok-elok Ustaz nak cakap. Dalam ilmu tajwid, tajwid, hamzah yang boleh terima baris, atas, bawah, depan. Alif tak boleh terima baris. Alif tak boleh terima baris. Terus tu. Nanti orang kata tak nampak. Alif tak boleh terima baris. Ingat, kalau kita jumpa dalam muqaddam ke, dalam Al-Quran ke yang ada baris, maknanya dia bukan alif. Dia bukan alif. Dia namanya hamzah. Cuma bila hamzah ni kecil sangat, payah nak tulis, payah nak nampak, ulama pinjam rumah alif letak di bawah. Boleh faham semua? Maknanya alif tak boleh terima baris. Contoh, qala. Qala. Yang ada baris tak? Tak ada baris. Ni namanya alif. Tapi kalau qara'a, asalnya qara'a hamzah. Nampak tak? Tak nampak, dia pinjam rumah alif. Yang tu dah jadi qara'a. Ingat, yang berbaris namanya hamzah. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Baik, hamzah ada baris. Kalau alif tak ada baris. Cuma hamzah ni pula ada dua. Ada dipanggil hamzah kotak, ada dipanggil hamzah kotak, ada namanya hamzah wasal. Nak bedakan hamzah kotak macam mana, hamzah wasal macam mana? Perbedaannya mudah. Kalau bersambung, dia masih lagi dibaca, namanya hamzah kotak. Kalau dia sambung dengan perkataan lain, kemudian hilangnya bacaan, namanya hamzah wasal. Contoh, uktub. 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 Kemudian tambah waw. Baca apa? Wa uktub ke waktub? Sudah. Wa uktub ke waktub? Waktub. Bermakna ni namanya hamzah wasal. Nampak tak? Contoh, usjud. Tambah waw jadi wasjud. Wasjud lana. Itu namanya hamzah wasal. Kalau dia bersambung, dia hilang. Faham tak? Faham ni? Contoh ayat lain, apa surah Yasin? Apa tu? Wasjud waqtarib. Wasjud, samalah tu. Wasjud waqtarib. Tengok dah. Wasjud, ambil yang mudah-mudah lah, daripada surah Fatihah. Okey, ihdinas sirah. Tengok dah. Ihdinas sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ni ada hamzah tak? Ada tengok, telefon dapat? Baik, tonton di rumah, tengok elok dah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita nak bahas, macam mana nak kenal hamzah kotak dan hamzah wasal. Ni hamzah kan? Kemudian kita sambungkan perkataan sebelum dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka cuba sambung.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita baca tak nu'ih? Baca tak? Bermakna ketika wasal, ketika sambung dia tak ada. Kata orang boleh. Dia tak ada. Dia mahzuf, dia hilang. Maknanya ini namanya hamzah wasal. Oh, boleh faham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau dia hilang ketika bersambung, dah hilang pada bunyi, maka namanya hamzah wasal. Kalau waktu bersambung pun tetap dibaca hamzah, namanya hamzah qata'. Boleh faham? Boleh faham? Dah, nanti jumpa lagi dalam Quran. Maka bagi nak membina sulasi mazid satu huruf, bab yang pertama ditambah hamzah qata' pada pangkal, disukunkan fa fi'il, maka dah jadi af'ala. Baca af'ala, af'ala, af'ala. Baik. Sorof ni apa? Timbang. Dikenal akar dengan timbangan. Hafal af'ala, timbang dengan yang lain. Apa perkataan yang seumpama sembunyi dengan dia? Akrama, asbaha, afdala. Nampak? Ahsana, akhraja. Timbanglah. Itu dipanggil, dikenal akan dengan timbangan. Dapat 1, dapat 1000. Boleh faham semua? Habis. Maka jadilah fi'il. Fi'il apa? Madhi. 1. Kemudian daripada fi'il madhi, madhi makna past tense, kita nak buat pula fi'il mudhari'. Nak buat pula fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Perkara yang sedang ataupun akan berlaku. Baik. Nak buat fi'il mudhari' macam mana? Kelas 1 ulang. Nak buat fi'il mudhari' macam mana? Ulang balik. Nak buat fi'il mudhari' macam mana? Bawa turun fi'il madhi. Bawa turun. Bawa turun dia. Ala. Bawa turun. Baik, kita nak buat fi'il mudhari'. Mula-mula cara nak buat fi'il mudhari' macam mana? Dimasukkan huruf mudhara'ah. Kalau ada hamzah, buang. Hafal ayat dia? Sama je teorinya. Dimasukkan huruf mudhara'ah, kalau ada hamzah, buang. Huruf mudhara'ah ada 4. Hamzah, nun, ta, ya. Dah? Anti. Hamzah, nun, ta, ya. Huruf mudhara'ah ada 4. Cuma kita ambil ya sebab ya ni yang sulung. Ya ni yang sulung abang dia. Baik. Jadi ingat huruf mudhara'ah ada 4. Alif, nun, ta, ya. Hamzah, nun, ta, ya. Kita ambil ya. Dimasukkan huruf mudhara'ah ya pada pangkal. Kalau ada hamzah, buang. Ada hamzah tak? Ada. Ambil hamzah, buang. Letak dekat sini. Masukkan ya. Kaedah yang pertama. 1. Kemudian yang kedua, ya ni dah berbaris belum? Belum. Cara nak membariskan ya dilihat kepada fi'il madhi. Mula-mula ni memang pening, tapi ingat benda ni benda akan berulang. Kaedah dia ulang je. Cara nak buat fi'il mudhari', masukkan huruf mudhara'ah ya, kalau ada hamzah, buang. Dah masuk, nak berbaris. Ya pula nak berbaris apa? Ingat kaedah yang kedua. Kalau fi'il madhi 4 huruf, madhi, ingat kaedah dah? Madhi 4 huruf, maka ya berbaris dhammah. Kalau fi'il madhi dia, sebab mudhari' datang dari madhi kan? Kalau fi'il madhi selain 4 huruf, bermakna dia bukan dia 3 ke, dia 5 ke, dia 6 ke, dia 7 ke, maka ya berbaris fathah. Ingat formula? Maka ya berbaris fathah. Maka ya sekarang ni nak berbaris apa? Sebab apa nak berdhammah? Madikan huruf bagi dhammah. Kaedah yang kedua. Baik, 2. Kaedah yang ketiga. Kemudian sebelum akhir kasrah. Sebab tiap-tiap fi'il mudhari' sebelum akhir kasrah. 3. Kaedah yang keempat, akhir dhammah. Akhir sekali dibariskan dengan dhammah.
Maka dah jadi dah fi'il mudhari' sulasi mazid satu huruf bab yang pertama. Yuf'ilu, baca. Yuf'ilu. Af'ala. Af'ala. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Af'ala. Af'ala. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Baik, dah jadi fi'il mudhari' habis. Kemudian daripada fi'il mudhari' ni present tense. Ingat dah? Fi'il madi past tense, benda yang dah lepas. Kemudian daripada fi'il mudhari' kita nak buat pula fi'il amar. Fi'il amar. Amar ni panggil apa? Ayat perintah. Macam mana nak buat fi'il amar? Bawa turun fi'il mudhari', bawa turun. Nanti hantar buku tasbih. Mana buku tasbih dia? Bawa turun fi'il mudhari'. Baik, mula-mula buat apa? Ingat, 3 kaedah. Cara nak buat mudhari' ada 4 kaedah. Cara nak buat amar 3 kaedah. Kaedah yang pertama, dibuang huruf mudhara'ah ya. Dibuang huruf mudhar'. Kena buanglah sebab ni bukan fi'il mudhari', betul? Kena buanglah ya balik, buang ya. Dah buang, baca. Dah buang baca. Boleh baca tak? Uf'ilu. Boleh baca? Baik, kalau tak boleh baca, didatangkan balik hamzah kotak tadi. Hamzah kotak tadi, datangkan balik hamzah kotak tadi. 2. Kemudian yang ketiga, disukunkan akhir fi'il. Dah hafal kan sukun makna apa? Mati. Dah? Mati ataupun jazam. Dah jadi dah fi'il amar. Af'il, baca. Af'il. Af'ala. Yuf'ilu. Af'il. Masdar dia apa? If'alan. Ingat sampai mati masdar tak ada kaedah. Tak ada kaedah nak bina masdar. Cuma masdar ni datang daripada timbangan. Jadi dipanggil fi'il masdar. Tempat terbit. Baik. If'alan, baca. Ikraban. Ijhadan. Dapat. Baik. Af'ala yuf'ilu af'il if'alan. Habis bab yang pertama. Kita nak buat pula bab yang kedua. Ustaz akan tanya soalan yang sama, tolong jawab. Mula-mula macam mana nak buat sulasi mazid satu huruf? Bawa turun. Sulasi mujarrad, bawa turun. Sulasi mujarrad, bawa turun. Sulasi mujarrad apa dia? Fa'ala. 3 huruf. Baik. Kemudian kita nak tambah berapa huruf? Nak tambah 1 huruf sahaja. Baik. Apa huruf yang kita nak tambah pada bab yang kedua? Yakni ditambah syiddah. Ingat, syiddah ni pun merupakan 1 huruf. Syiddah ni pun merupakan 1 huruf. Nak faham macam mana? Tengok begini. Baca. Kalau kita buka, baca. Sama tak bunyi dia? Sama. Cuma yang ni ada 1 dal tapi ada tasydid. Yang ni ada 2 dal. Itu maknanya tasydid juga merupakan 1 huruf. Sebab tu dalam suratul Fatihah kenapa wajib dijaga tasydid. Sebab tu bagi tuan-tuan yang telah mendaftar dalam program interaktif Cinta Solat Tahniah, hamba ucapkan, kerana ingat pada hari yang kedua, dah seperti biasa pada seminar-seminar yang lalu, kami akan bantu peserta bagaimana nak memeriksa bacaan suratul Fatihah mereka. Sebab ingat, binasanya sembahyang bermula daripada binasanya Fatihah. Bila Fatihah dah binasa, sembahyang pun rosak, ibadat kehidupan pun tidak berubah. Jadi ingat pelajar-pelajar, daripada sekarang kena biasakan. Sebab tu ingat, dah bila menyebut Al-Quran ni, baca sebagaimana yang ustaz baca, ikut sebagaimana yang ustaz tuturkan, dah lagunya sama, bunyinya sama, jelas. Itu kaedah yang perlu kita fahami. Jadi bila sebut tasydid ataupun sabdu merupakan 1 huruf. Maknanya kalau kita tambah sabdu, kita tambah 1 huruf. Betul? Kalau kita buang sabdu,
Dia tak nampak ni. Dia tak nampak. Cangkung ke? Kalau kita buang sabdu, kita dah buang satu huruf. Sebab tu wajib baca iyyaka na'budu. Baca. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau baca iya, habis batal sembahyang. Rosak sembahyang. Baik, sambung. Dia tambah tasydid. Tambah dekat mana? Tambah pada ain fa'il. Tambah pada ain fa'il. Tambah tasydid. Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf bab yang pertama. Fa'ala. Baca. Fa'ala. 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 Habis sulasi mazid satu huruf bab yang pertama. Kemudian daripada fa'il madi, kita nak buat pula fa'il mudhari'. Soalan, nak buat fa'il mudhari' macam mana? Bawa turun fa'il madi. Bawa turun fa'il madi. Bawa turun fa'il madi. Bawa turun. Baik, dah bawa turun. Mula-mula dimasukkan huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah ada berapa? 4. Apa dia? Anti. Anti. Alif nun ta ya. Kenapa kita ambil ya? Ya ni abang yang sulung. Lepas ya ta. Susunan dia lepas ta nun. Lepas nun hamzah. Baik. Kita masukkan ya. Kalau ada hamzah, buang. Ada hamzah tak? Tak ada. Bila tak ada, terus masukkan ya. Kemudian ya nak dibariskan dengan apa? Baik, dilihat kepada fa'il madi. Kalau madi 4 huruf, ya berbaris dhammah. Kalau madi selain 4 huruf, ya berbaris fathah. Sekarang ni 4 huruf ke berapa huruf? 4. Maka ya berbaris dhammah. Habis 2. Kemudian kaedah yang ketiga, sebelum akhir kasrah. Mudah je. Akhir dhammah. Dah jadi dah fi'il mudhari'. Fa'ala yufa'ilu. Baca. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Baca huruf ain biar hidup. Bukan fa'. Itu mati. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Daripada fi'il mudhari' kita nak buat pula fi'il amar, perintah. Nak buat fi'il amar macam mana? Fi'il mudhari', bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun. Baik. Kepada tuan-tuan yang menantikan kelas Ta'lim Muta'alim, insya-Allah lewat sikit bila habis ni kita terus sambung kepada kitab Ta'limul Muta'alim. Baik. Cara nak buat fi'il amar macam mana? Buang huruf mudhara'ah ya. Mula-mula buang huruf mudhara'ah ya, buang. Dah buang, baca. Ingat soalan, ingat jawapan. Dah buang, baca. Boleh baca tak? Boleh. Fa'ilu. Baca semua? Fa'ilu. Kalau dah boleh baca, diteruskan dengan kaedah yang ketiga, disukunkan akhir fa'il. Ingat kaedah, madi berbaris fathah, mudhari' baris dhammah, amar baris lazam. Fa'il. Baca. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Baik, masdarnya taf'ilan. Taf'ilan. Ingat, semalam ada seorang tanya. Ni, masdar ni dia banyak. Ada 4 huruf, ada 5 huruf, tak tentu. Taf'ilan. Dah jadi dah. Fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan taf'ilatan. Baca. Fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan taf'ilatan. Ni bukan sekali ya, ada 2, faham tak? Taf'ilan lain, taf'ilatan lain. Takriban. Baca. Takriban. Sama tak timbang? Sebab tu kalau hafal yang ni dapat yang lain. Apa lagi? Takriban. Tanzilan. Baca. Tanzilan. Sama tak? Tanzil, turun. Ada? Taksir, banyak. Taksiran. Baca. Taksiran. Habis. Dan akhir sekali kita akan bina pula sulasi mazid satu huruf bab yang ketiga. Mula-mula buat apa?
Bawa turun sulasi mujarrad. Bawa turun fa'ala. Bawa turun. Kita nak tambah berapa huruf? 10. Dalam bab ni tasydid. Bab ni tambah tasydid. Nak tambah satu huruf. Nak jadikan dia empat huruf. Baik. Apa huruf yang kita nak tambah? Kata ulama, ditambahkan alif di antara fa' dan ain fa'il. Ditambah alif antara fa' dan ain fa'il. Tambah alif. Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf. Senang je. Fa'ala baca. Fa'ala. 4 huruf tak? 1, 2, 3, 4. Fa'ala. 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 Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf bab yang ke 3. Sulasi mazid satu huruf bab yang ke 3. Baik, kemudian kita nak buat pula fi'il mudhari'. Nak buat fi'il mudhari' macam mana? Bawa turun sulasi, bawa turun fi'il madi. Bawa turun. Fa'ala. Apa kaedah yang pertama? Dimasukkan huruf mudhara'ah ya kalau ada hamzah. Ada hamzah tak? Ada. Duduk elok. Tengah mengaji kan, duduk elok. Masukkan huruf mudhara'ah ya. Baik, kemudian ya nak dibariskan dengan apa? Melihat fi'il madi. Kalau madinya 4 huruf, ya berbaris dhamma. Kalau madinya 5 huruf, ya berbaris. Kalau madi dia 3 huruf, ya baris. Kalau madi 3 huruf, ya baris. Sebab tu semalam kita hafal fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu. Semua fathah tak? Semua fathah. Kalau fi'il madi 4 huruf, ya baris dhamma. Kemudian sebelum akhir kasrah. Akhir dhamma. Dah jadi dah fi'il mudhari' satu huruf bab yang ke 3. Fa'ala yufa'ilu. Baca. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Baik, kita nak buat pula fi'il amar. Mula-mula bawa turun sulasi fi'il mudhari', bawa turun. Baik, mula-mula kena buat apa? Buang huruf mudhara'ah. Ya. Dah buang? Baca. Boleh baca tak? Boleh. Baca? Ha? Fa'ilu. Kalau dah boleh baca, buat apa? Disukunkan akhir fa'il. Fa dah jadi dah fa'il. Baca. Fa'il. 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 Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Baca. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Masdarnya mufa'alatan. Mufa'alatan. Fi'alan. Fi'alan. Ada setengah riwayah lagi mufa'alatan wa fi'alan. Nampak dah? Dia ada khilaf. Ada sekata fi'alan, ada tambah lagi fi'alan tambah ya. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulasi mazid satu huruf. Sulasi mazid satu huruf. Ada 3 bab. Ada 3 bab. Af'ala yuf'ilu af'il if'alan. Af'ala yufi'lu af'il if'alan. Fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Wallahu alam. Kita bersambung pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Kita bertemu dalam program pengajian Kitab Turas.